Lagi tajuk utama, siapa bakal jadi pilihan kalangan perwakilan esok? Dan kenapa pemilihan Majlis Tertinggi UMNO esok dianggap sesuatu yang penting? Baik, sebelum kita buka bicara berkenaan dengan pemilihan UMNO esok, kami ingin nak bawa anda melihat dahulu apakah info-info yang boleh kita kongsikan, mungkin memberi pemahaman lebih mendalam berkenaan pemilihan kali ini. Pertama sekali, grafik berkenaan dengan struktur pemilihan. Berbeza dengan pemilihan terdahulu pada 2009, kita melihat struktur baru berdasarkan pindaan perlembagaan yang dibuat menyaksikan kuasa memilih lebih besar, kini terletak di kalangan 146,500 perwakilan. Maknanya suara lebih besar memilih orang yang diletak di atas sana. Dan mungkin grafik seterusnya, Amy. Kita lihat persaingan bagi naib presiden, 3 lawan 3, 3 penyandang, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, Datuk Seri Syafiee Abdal dan Datuk Seri Chamudin Tun Hussein. Sementara pencabar muka baru adalah Tan Sri Isa Samad, Datuk Mukris Mahathir dan Datuk Seri Ali Rustam. Dan grafik seterusnya berkenaan dengan persaingan Majlis Tertinggi pula yang menawarkan 25 jawatan, 62 pencabar merebut kerusi ini. Dan kita lihat pula sedikit info berkenaan siapakah ataupun latar belakang calon-calon bagi Majlis Tertinggi ini. 9 daripada mereka calon wanita, 8 daripada mereka adalah calon yang bertaraf menteri, sementara 7 lagi bertaraf timbalan menteri. Baik, kita nak terus saja perbincangan dengan panel-panel yang telah kami jemput, dan di studio kita ada Datuk Seri Ali Rustam, calon bagi jawatan naib presiden yang muka baru. Kita ada Tun Faisal Ismail Aziz, calon Majlis Tertinggi dan juga muka baru. Di talian kita ada Tan Sri Isa Samad, calon naib presiden juga, dan Datuk Syamsul Anwar Nasarah, calon Majlis Tertinggi, dan Datuk Seri Ali Rustam. Mengapa Datuk melihat pemilihan kali ini penting dan signifikan kepada UMNO dan masyarakat yang melihat UMNO di luar sana secara keseluruhannya? Saya ucapkan terima kasih kepada Mariana dan juga Astro Awani. Pilihan UMNO kali ini begitu signifikan, amat penting. Oleh kerana kita menghadapi satu suasana yang berbeza daripada zaman-zaman dahulu. Zaman dahulu pihak pembangkang seperti DAP, kumpulan-kumpulan NGO base China seperti Dongzong, mereka tidak begitu lantang untuk menghakis perlembagaan negara. Dan kita melihat sekarang ini mereka telah berjaya menanamkan semangat kebencian di kalangan rakyat Malaysia, khususnya masyarakat Cina, bahawa perlembagaan negara itu seolah-olah satu perlembagaan yang menekan mereka dan mesti dihapuskan. Sedangkan perlembagaan negara kita ini adalah diasaskan untuk mempertahankan hak semua pihak, terutama kaum Melayu juga, yang mana kita telah maktubkan dalam perlembagaan bahawa hak orang Melayu, hak Bumi Putera, hak Islam dipegang begitu kukuh. Dan kalau ini dihapuskan, bermakna mereka nak hapuskan hak orang Melayu, hak Bumi Putera dan hak Islam. Dan kalau ini dah tak ada lagi dalam perlembagaan, maka ke manakah kedudukan orang Melayu? Sebab itu pemilihan UMNO pada kali ini begitu penting untuk memastikan UMNO mesti mempertahankan hak orang Melayu, hak Putera dan hak Islam mengikut perlembagaan negara. Dan kita nak bagi mesej yang jelas kepada pihak pembangkang bahawa kita akan terus berjuang untuk pertahankan perlembagaan ini, untuk menolak kerja mereka untuk menghapuskan perlembagaan yang mana mempertahankan hak orang Melayu, Putera dan Islam. Saudara Tun Faizal, adakah anda pandangan perjuangan ini, mengapa anda rasa persaingan atau pemilihan UMNO kali ini sangat penting, signifikannya? Terima kasih. Dia sangat signifikan sebab pertamanya kita nak lihat barisan kepimpinan baru yang boleh memberi imej baru kepada UMNO, boleh memberi tarikan baru kepada UMNO. Barisan kepimpinan ini harus memberi keyakinan bukan saja kepada ahli UMNO tapi juga kepada rakyat di luar sana. Dia bukan soal muka baru
tapi dia soal substance baru. Dia soal iltizam baru. Iltizam mungkin perjuangannya perjuangan yang sama, asas yang sama, tapi iltizamnya daripada segi komitmennya, daripada segi pendekatannya tidak boleh mandom, tidak boleh lapuk. Dia kena pendekatan yang menarik minat ramai. Artikulasinya kena baru. Artikulasinya tidak boleh bersandarkan kepada retorik lama. So inilah benda yang kita kena bawa dalam barisan kepimpinan baru, sebab yang paling penting adalah pilihan raya yang akan datang. Sama ada UMNO masih kekal mentadbir menjadi tulang belakang kepada Barisan Nasional ataupun tidak lagi mempunyai tarikan di luar sana. Datuk Samsul dari talian ya. Datuk Samsul, Assalamualaikum Datuk Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk Samsul, adakah benar pandangan panel-panel ini bahawa signifikannya pemilihan UMNO kali ini ia akan membawa wajah baru, bukan sekadar retorik kepada UMNO? Pandangan Datuk sendiri? Saya melihat bahawa pemilihan UMNO kali ini penting. Penting bukan hanya kerana ahli nak memilih pemimpin untuk parti UMNO. Lebih penting proses pemilihan kali ini mempengaruhi tahap sokongan rakyat kepada kerajaan Barisan Nasional, kerana UMNO itu sendiri menjadi parti dominan dan parti terkuat di negara ini. Dan tentunya apa yang akan berlaku hari ini akan dinilai oleh rakyat. Maknanya bukan sahaja ahli UMNO yang menilai, tapi rakyat juga menilai bagaimana kemampuan UMNO untuk menentukan barisan kepimpinan yang mampu untuk menghadapi cabaran yang semakin besar, semakin hebat pada kali ini. Cabaran kita hadapi hari ini adalah cabaran yang menentukan jatuh bangun negara, dan bagaimana kita menentukan pemimpin untuk bersama-sama dengan pucuk pimpinan bagi memastikan negara kita maju jauh ke hadapan. Maknanya apa yang kita lakukan prosesnya besok akan dinilai oleh rakyat secara keseluruhan, kerana ia akan menentukan sejauh mana tahap sokongan rakyat kepada kerajaan Barisan Nasional. Dan saya cukup yakin bahawa rakyat mengharapkan sesuatu yang diterjemahkan melalui pilihan raya ke-13 lalu dapat terungkai melalui proses pemilihan yang akan dilalui oleh parti pada esok hari. Saya percaya kematangan ahli akan menerjemahkan apa yang dikenaki oleh rakyat, kerana rakyat perlukan pimpinan parti yang mampu untuk menghadapi cabaran dan keadaan semakin besar pada masa ini. Okey, baik. Datuk, tunggu di talian. Kita akan bersama Datuk sebentar nanti. Kita akan teruskan perbincangan dengan Datuk Abdul Rahman Dahlan melalui Skype. Assalamualaikum, Datuk. Datuk? Okey, tak apa. Kita akan terus saja kepada Datuk Sri Ali Rustam. Kalau kita melihat pemilihan di dalam pemilihan UMNO kali ini, dia bukan berkenaan kemenangan dalam pemilihan UMNO ini bukan objektif asal, tetapi banyak pihak melihat perkara pemilihan ini sebagai bagaimana kita melihat barisan baru yang terpilih esok ini akan jadi barisan yang akan mengemudi UMNO membawa BN ketika mana kita berdepan PRU ke-14. Datuk Sri, pandangan? Ya, saya melihat ahli-ahli UMNO ingin melihat bahawa UMNO mampu memenuhi kehendak orang Melayu setelah orang Melayu dan Bumi Putera memberi undi yang banyak dalam pilihan raya yang lepas. Dan kerja kita sekarang, bagaimana aspirasi orang Melayu dan Bumi Putera itu dapat dipenuhi. Mereka telah berjasa kepada UMNO hingga UMNO bertahan berkuasa. Jadi sekarang ni mereka ingin melihat agenda Melayu itu mesti diperkukuh dan dilaksanakan dengan cepat. Kerana kita cuma tinggal 7 tahun saja lagi untuk mencapai wawasan 2020. Dulu kita bentuk DEB. Daripada tahun 70 sampai sekarang, 43 tahun, kita belum lagi berjaya. Dan sekarang kita cuma tinggal 7 tahun. Jadi kita perlukan satu kemampuan, kebolehan kita untuk mencapai wawasan orang Melayu ini sendiri supaya tercapai dalam tempoh 7 tahun ini. Dan ini perlukan kepimpinan yang lebih cepat, berani dan lebih tegas membarisi dalam kepimpinan UMNO untuk membantu Presiden dan Timbalan Presiden Parti. Dan orang bukan Melayu, macam orang Cina. Saya tanya apa dia nak lagi kan? PM dah cuba bagi dia macam-macam dalam pilihan raya yang lepas. Tapi bukan dia tambah undi. Bertambah kurang undi. Dan sekarang ni orang Melayu menuntut, kami dah bagi sokongan yang kuat kepada kerajaan, maka hari ini kerajaan mesti cepat bantu orang Melayu ni. Betul. Untuk mencapai wawasan kita. Sebab itu kita perlukan satu perubahan yang cukup berbeza, cara bertindak yang lebih pentas dan cepat. Baik, Datuk Samsul di talian. Kalau kita lihat kan, seandainya calon-calon ataupun Datuk sendiri menang di peringkat pemilihan esok, adakah sudah perlu memulakan gerak kerja untuk merangka strategi bagaimana kita nak memperjuangkan apa benda yang telah dikatakan oleh Datuk Sri Ali Rustam tadi, Datuk?
seharusnya apa yang telah kita sebut, kita perkatakan hari ini atau sebelum ini, mesti kita laksanakan apabila kita diberi tanggungjawab untuk memimpin parti. Kerana ia bukan saja dinilai oleh ahli, tapi rakyat juga menilai. Yang penting kita kena lihat hari ini bahawa hari ini UMNO mesti menjadi parti yang bukan hanya berjuang kepada kepentingan orang Melayu menjadi ahlinya sahaja, tetapi UMNO mesti jadi parti yang berjuang kepentingan orang Melayu secara keseluruhan. Dan UMNO juga mesti menjadi parti yang boleh mewakili rakyat secara keseluruhannya dalam keadaan cabaran yang semakin hebat dan semakin mencabar ini. Sudah tentu, pemimpin yang hendak kita barikan ini adalah pemimpin yang berkemampuan untuk menghadapi segala cabaran yang cukup hebat dan cukup mencabar ini. Bagaimana kita nak menjadi parti dan pemimpin yang terus mempertahankan hak kepentingan kuat orang Melayu yang terbatuk dalam perlembagaan. Dan bagaimana juga kita mahu menjadikan UMNO ini parti yang di samping kita mempertahankan hak kita juga menjadi parti yang menjaga kepentingan kaum-kaum lain. Ini cabaran yang ada di hadapan kita, dan bagaimana kita mahu menjayakan semua ini, mestilah kita secara bersama, mestilah kita berkemampuan untuk menjadikan pemimpin yang mampu untuk bersama-sama dengan pucuk pimpinan negara menjayakan semua hasrat dan cita-cita yang telah digariskan dalam ketika ini dan pada masa yang akan datang. Baik, Datuk. Terima kasih banyak, Datuk, kerana sudi bersama kami dalam Warna 745. Mungkin kita akan bincangkan dalam platform perbincangan yang lain. Terima kasih banyak. Dan kita akan terus saja bersama dengan Datuk Abdul Rahman Dahlan, calon Majlis Tertinggi melalui Skype. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, bagaimana Datuk sebagai calon muka baru yang membawa aspirasi orang baru, memenuhi expectation orang luar yang mahu melihat UMNO sebagai parti yang sudah transform secara keseluruhannya? Memang ada pengharapan baru di kalangan ahli-ahli UMNO untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin pelapis yang mempunyai idea yang baru, muka yang baru. Ini adalah proses yang biasa, dan kali ini UMNO akan berdepan dengan fenomena ini. Tetapi seperti mana yang orang semua kata, tentunya ada keperluan untuk yang baru dan yang lama berganding tangan. Tapi realitinya memang ada kehendak dan aspirasi rakyat ataupun ahli-ahli UMNO yang perlukan, yang mahukan muka-muka baru digandingkan bersama. Datuk, kalau kita lihat Datuk punya usia di kalangan masih lagi kita katakan belia, kalau kita lihat UMNO ketika ditubuhkan pada awal dahulu banyak jadi platform perjuangan untuk pemimpin muda mendekatkan idealisme mereka menentang Melayan Union, memperjuangkan kemerdekaan dan juga banyak lagi isu lain. Kalau kita nak tengok, adakah perlu UMNO kembali semula pada perjuangan asal mereka menjadi institusi sosial sebelum mereka bergerak secara keseluruhan sebagai institusi politik? Saya bersetuju. Kali ini mungkin desakan daripada ahli ialah untuk melihat UMNO lebih kepada satu gerakan politik, bukannya yang terlalu mementingkan isu kebajikan. Walaupun pada pandangan saya itu penting untuk kita mendekatkan diri dengan rakyat, tetapi mereka mahukan pemimpin-pemimpin yang mempunyai pendekatan untuk berdiskusi, berwacana dan juga melahirkan pandangan tentang dasar-dasar kerajaan dan dasar parti. Soal tentang main bola, nak bersihkan kubur, kalau ada banjir dan sebagainya, itu kita kena imbangkan dengan suasana aspirasi yang baru ini, iaitu untuk ada satu pertumbuhan ataupun percambahan minda yang sehat di antara pemimpin UMNO dan juga pembangkang kalau perlu. Baik, saya nak tanyakan soalan sama kepada salah seorang lagi panel kita di studio, iaitu Tun Faizal Ismail. Bagaimana saudara melihat berkenaan dengan keperluan UMNO menjadi institusi sosial sebelum jadi institusi politik, kerana saudara adalah antara kalangan-kalangan cara muda, usia masih muda. Kalau di zaman dahulu Tun Abdul Razak, Tun Hussein On ketika usia 20-an sudah jadi berada di peringkat tertinggi kepimpinan. Pandangan saudara sendiri? 42 bukan muda lagi ya. Saya anggap masih muda, saudara. Walaupun nampak muda, try main bola baru kita tahu tak muda lagi. Dia ada dua benda yang berbeza di sini. Satu platform kerajaan, iaitu kabinet, iaitu anggota pentadbiran. Yang kedua, platform parti. Yang kita nak buat kerja sekarang ni, yang ada vacuum adalah platform parti. Kita ada orang yang menjadi anggota pentadbiran, menteri, timbalan menteri dan sebagainya. Mereka akan berada di platform kerajaan. Kita tidak boleh jadikan majlis tertinggi ini duplikasi ataupun mirror image kepada kerajaan. Kalau tidak, dia tidak boleh berbahasa dalam berbahasa parti. Sebab mereka ni adalah anggota pentadbiran. Perlu ada balance yang cantik di sini. Satu daripada segi pertama daripada segi dasar.
dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan, diluluskan oleh ahli parlimen yang dibarisikan oleh ahli parlimen. Tapi dalam majlis tertinggi, yang duduk dalam majlis tertinggi adalah orang yang berbicara tentang dasar parti yang akan jadi watchdog. Sama ada dasar ni dilaksanakan oleh kerajaan atau tidak. Kedua, kita akan tengok pelaksanaan dasar-dasar ni. Dan ketiga, kita akan pantau. Siapa akan pantau? Kalau kata orang yang sama juga duduk dalam majlis tertinggi. Kalau bercakap tentang institusi sosial, UMNO kena terus jadi institusi politik. Sebab macam saya cakap, perjuangannya mungkin sama. Tapi artikulasinya baru, pendekatannya baru, iltizamnya baru, wajah dan substannya baru. Jadi kalau kita tengok dalam majlis tertinggi, tidak boleh ada semua orang yang dibarisi oleh anggota pentadbiran. Mereka akan sibuk dengan tugas-tugas pentadbiran. Siapa nak buat kerja parti? Dia juga tidak boleh dibarisi oleh semua ahli parlimen. Sebab waktu sidang parlimen berlangsung, siapa yang akan mengisi ruang kekosongan vacuum di luar untuk berhadapan dengan rakyat, untuk berhadapan dengan pembangkang, untuk melaksanakan program parti. Program parti ya, bukan program kerajaan. Secara berkesan. Sebab itu, bila kita tengok, bila ada satu gerakan, misalnya kes rayuan kalimah Allah, kita ada vacuum di situ. Sebab masing-masing sibuk dengan tugas-tugas pentadbiran. Sebab itu kena ada orang yang tidak terikat dengan tugas-tugas pentadbiran untuk melaksanakan kerja ini, untuk berbahasa dengan bahasa parti, untuk membawa suara Arka Umbir dan juga apa yang sebenarnya perjuangan UMNO dalam konteks parti, bukan kerajaan. Baik, terima kasih. Ini adalah mungkin soalan terakhir Datuk Seri Ali Rustam. Kita dah semakin susah waktu. Kalau ikutkan dalam laporan-laporan awal berita, Datuk Seri Syarikat Berjalil, iaitu Ketua Wanita Baru yang telah mempertahankan jawatannya, telah memberi bayangan sokongan beliau terhadap 3 penyandang naib presiden. Bagaimana Datuk melihat Datuk punya peluang terhadap persaingan kali ini dalam 30 second, Datuk? Saya tengok peluang saya sama dengan semua, ada peluang untuk menang. Dipilih 1 daripada 3. Isu kita saya lihat sekarang ni, ini DAP dengan Donzong ni. Dia sekarang ni nak hapus Perlembagaan Negara kerana dia nak pendidikan Cina sampai SPM, PMR Ahmadi Cina, Universiti Cina. Ini bertentangan dengan dasar pendidikan negara. Yang kedua, dia nak pegawai-pegawai kanan, pegawai kerajaan pun dia nak lebih banyak orang DAP. Begitu juga pegawai tentera, pegawai polis, tak mahu ada kota, tak mahu ada tanah hak bumi putera. Dia lebih suka sistem liberalisme, pluralisme. Ini semua asas-asas politik yang amat bahaya bagi negara kita Malaysia. Ini semua nak menghakis kedudukan orang Melayu mengikut perlembagaan. Sedangkan hak orang bukan Melayu, kita pertahankan dalam perlembagaan dan kita tak usik. Sebab itu kerja kita sekarang ini adalah kerja politik. Orang Melayu mesti terus bersatu padu. Bila kita kuat, insya-Allah kita boleh hadapi semua cabaran yang sedang berlaku sekarang. Baik, terima kasih ke semua panel yang sudi berbincang sama kami dan saya ucapkan selamat berjaya kepada semua panel untuk esok pemilihan esok. Dan itu sekian Awani 745. Ikuti berita di laman web asrawani.com. Anda juga boleh muat turun aplikasi Asrawani di Google Play Store dan App Store. Hantarkan pandangan anda ke Twitter, Facebook dan Instagram Asrawani. Assalamualaikum, salam hormat.